Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Adakah ini akan menjadi puncak kekalahan UMNO BN dalam pilihan raya kecil DUN Mahkota? Menggelar Nyonya Tua kepada Teresa Kok berpotensi membuatkan pengundi Cina memprotes di Mahkota. Inilah yang mungkin tak pernah terfikir oleh Akmal Saleh. Beliau sendiri yang menempa musibah padah kepada UMNO itu sendiri. Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh barangkali agak keterlaluan dalam menyerang naib Presiden DAP Teresa Kok sehingga menggelarnya sebagai Nyonya Tua. Gelaran itu nampak bertujuan memperlekeh Teresa dengan gambaran beliau seorang yang sudah tua, yang suka bercakap merapu dan bukan-bukan. Hakikatnya, Teresa belumlah terlalu tua, walaupun beliau sudah agak berusia umurnya. Dibanding dengan usianya, sesetengah pemimpin UMNO yang ada adalah jauh lebih tua daripada Teresa Kok. Cara penampilan dan berpakaian Teresa boleh dikata cukup sederhana, moden dan agak sepadan dengan usianya. Beliau malah masih cergas sebagai ahli parlimen seputih dan berjawatan kanan dalam DAP, yaitu naib pengerusi DAP kebangsaan. Hanya kerana kenyataannya berkaitan cadangan Menteri Agama mahu mewajibkan sijil halal kepada restoran yang tidak menyajikan hidangan babi dan minuman beralkohol itu, tidak mewajarkan untuk Dr. Akmal menggelarnya sebagai Nyonya Tua. Teresa sebenarnya bertindak dalam kapasiti yang wajar sebagai wakil rakyat yang mewakili masyarakat Cina, yaitu mengangkat suara peniaga-peniaga Cina berkaitan sijil halal itu. Beliau bersuara bukan sebagai wanita tua yang sudah atau suka berleter, sebagaimana dilabel sebagai Nyonya Tua oleh Dr. Akmal Saleh itu. Beliau tidak pun membantah pelaksanaan atau kewujudan sijil halal di negara ini. Cuma sekadar menyuarakan perasaan peniaga-peniaga Cina sahaja. Apa yang disuarakan oleh Teresa juga bukanlah termasuk dalam kategori 3R. Kerana yang ingin disuarakannya hanyalah berkaitan cadangan kerajaan yang belum pun menjadi kenyataan yang melibatkan peniaga-peniaga bukan Melayu. Ini lebih berkaitan soal pentadbiran kerajaan dan pemimpin-pemimpin Melayu serta Islam pula. Tak usahlah cepat sangat melompat mengaitkan semua perbezaan pendapat dengan 3R. Lainlah jika Teresa membantah pelaksanaan atau penguatkuasaan sijil halal itu secara keseluruhan, maka ia barulah boleh dianggap menyentuh isu 3R. Yang disuarakannya hanyalah suara peniaga bukan Melayu yang kerajaan sebenarnya tidak patut pun memaksa mereka memohon sijil halal. Bagi peniaga-peniaga bukan Melayu, jika mereka tiada sijil halal pun tidak mengapa. Cuma kita sebagai pengguna Islam janganlah berkunjung ke kedai atau membeli jualan mereka. Berlambak kedai makan Islam atau yang diusahakan peniaga Islam yang boleh dikunjungi oleh orang Islam. Jika mereka tiada sijil halal, itu lebih berpotensi menyebabkan mereka sendiri kehilangan pelanggan Islam. Oleh itu, kalau mereka ingin meluaskan lagi perniagaan, memiliki sijil halal adalah salah satu caranya. Ia terserah kepada mereka untuk membuat pilihan serta pertimbangan. Dalam isu ini, berikutan tindakan Dr. Akmal menggelar Teresa sebagai Nyonya Tua, ia mungkin berpotensi membuatkan pengundi Cina di DUN Mahkota berasa kecil hati dan tersinggung dengan gelaran itu. Tidak salah untuk berbalas serangan dan saling berbalas sesama parti dalam kerajaan, tetapi ia harus dilakukan dengan matang dan tanpa melabel yang tidak sepatutnya. Meskipun Cina bukan DAP dan DAP bukan Cina, tetapi berdasarkan keputusan beberapa pilihan raya sebelum ini secara majoritinya pengundi Cina dan pengundi DAP. Di DUN Mahkota yang bakal ada PRK pada 28 September, jumlah pengundi Cina adalah lebih besar, yaitu sekitar 35% berdasarkan keputusan PRN di DUN Mahkota sebelum ini,
Kemampuan calon amanah PH mempengaruhi atau memperoleh sebanyak 11,445 undi berbanding BN yang memperoleh 16,611 undi. Sebagian besar undi itu adalah diyakini datang daripada pengundi Cina. Bagaimana jika pengundi Cina itu di Dun Mahkota melakukan protes dengan tidak keluar mengundi pada 28 September nanti, sebagaimana berlaku di Sungai Bakap sebelum ini? Di Sungai Bakap, Rafizi Ramli antara yang dipersalahkan atas kekalahan PKR kerana ungkapan bodoh dan bahlul yang diucapkannya. Apakah di mahkota ini gelarannya atau gelaran Nyonya Tua bakal membawa bala pula? Ditulis oleh Sabudin Hussein. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Isu paling hangat petang ini adalah melibatkan kematian blogger terkenal dan juga blogger kontroversi Malaysia, yaitu Raja Petra Kamarudin. Walaupun Raja Petra adalah digelar sebagai antara penulis blog paling kontroversi di Malaysia, namun kita ingin menitipkan doa Al-Fatihah buat beliau. Hari ini disahkan penulis blog Raja Petra Kamarudin meninggal dunia. Rupa-rupanya ini yang berlaku. Penulis blog Malaysia Today, Raja Petra Kamarudin meninggal dunia di Manchester, United Kingdom pada usia 73 tahun sebentar tadi. Raja Petra meninggal dunia pada pukul 11.26 malam waktu United Kingdom pada hari Isnin, 9 September. Perkara itu telah disahkan oleh adiknya, Raja Idris, kepada portal berita FMT. Raja Petra yang lebih dikenali sebagai RPK 2 kali ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri pada tahun 2001 dan 2008. Raja Petra pernah menjadi sekutu Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam Parti Keadilan Nasional PKN sebelum mengubah pendiriannya berikutan penahanan kali kedua. Beliau dilahirkan pada 27 September 1950 di Surrey, England. Dia mengendalikan laman web Malaysia Today yang menerbitkan pandangannya yang kadangkala kontroversi mengenai politik Malaysia. Penahanan pertama Raja Petra ialah pada 11 April 2001 apabila dia dan 10 aktivis pembangkang lain ditahan di bawah ISA kerana didakwa merancang untuk menggulingkan Perdana Menteri ketika itu, iaitu Dr. Mahathir Mohamad. Dia dibebaskan 52 hari kemudian. Penahanan kedua pada 12 September 2008 dan dia dibebaskan daripada tahanan 2 bulan kemudian pada 7 November 2008. Selepas dibebaskan daripada tahanan kedua, dia berpindah ke United Kingdom. Beliau merupakan bekas pelajar Kolej Melayu Kuala Kangsar dan Victoria Institution. Allahyarham adalah ahli keluarga Diraja Selangor melalui nenek sebelah bapanya, iaitu Tengku Badariah yang merupakan adik kepada Allahyarham Sultan Hishamuddin Alam Shah. Raja Petra pada tahun 2008 mencetuskan kontroversi apabila mengaitkan Rosmah Mansur, isteri Najib Razak yang ketika itu timbalan Perdana Menteri, dengan kes pembunuhan warga negara Mongolia Altantuya Saribu. Raja Petra bagaimanapun membuat pusingan Yu 3 tahun selepas itu apabila mendakwa maklumat itu disalur oleh pihak yang rapat dengan tokoh pembangkang ketika itu, Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, ramai yang menitipkan doa Al-Fatihah buat Allahyarham Raja Petra. Saudara-saudara sekalian, dengan pemergian selamanya Raja Petra ini, maka kita sebenarnya sudah kehilangan orang politik yang paling banyak menyuarakan pandangan beliau. Meskipun pandangan-pandangan beliau kadang-kadang kontroversi, tetapi ianya rencah dan ragam politik di Malaysia yang harus kita terima. Al-Fatihah, kita doakan semoga rohnya dicuri rahmat. Kita jumpa lagi. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Teresa buat silap.
tapi Akmal asik silap. Ramai netizen setuju dengan kenyataan pensyarah ini, yaitu memang betul Teresa buat silap. Bukan silap Teresa bercakap atau mengatakan tentang isu persijilan halal, tapi menurut beberapa penganalisis politik dan juga pemerhati politik bebas di Malaysia, yang salahnya ialah Teresa Kok yang bukan Islam, bukan Melayu, mengulas tentang isu persijilan halal. Kata netizen dan juga pemerhati politik, yang silap di situ saja. Patutnya yang mengulas atau cuba untuk menjadikan perkara itu supaya dapat dibincangkan sebaiknya ialah ahli parlimen atau ahli politik berbangsa Melayu Islam dalam DAP. Itulah yang patut menyuarakan kebimbangan berkait isu sijil halal tersebut. Itu kesilapannya. Tetapi kesilapan yang lebih besar ialah apabila Akmal Saleh asik silap, sehingga pensyarah yang kita sebut ini dah naik muak, dah tak larat lagi nak menasihati Akmal Saleh. Sehingga sekarang ini timbul kerisauan besar. Sejauh mana UMNO Barisan Nasional boleh menang di PRK Dun Mahkota. Kerana jangan lupa, pengundi pernah protes. Pengundi pernah protes sehingga menyebabkan kerajaan Pakatan Harapan hampir kalah apabila para pengundi yang bukan berbangsa Melayu protes, tidak keluar mengundi dan tidak mengundi. Mereka sanggup melakukan apa saja untuk menyatakan protes mereka. Jadi silap-silap hari bulan, tindakan Akmal Saleh akan menempa musibah besar padah teruk untuk mereka. Ahli akademik Tajuddin Rasdi kecewa. Polemik persijilan halal muncul selepas kunjungan Paus Perancis ke Indonesia, yang sepatutnya menjadi pelajaran tentang hubungan antara agama dan toleransi. Namun, Profesor bidang seni Islam itu percaya naib pengerusi DAP Teresa Kok sepatutnya bertindak dengan lebih bijak ketika mengulas isu tersebut. Kata beliau, saya tidak mempersoalkan kebijaksanaannya dalam isu-isu lain, tetapi perlu difahami bahawa Islam bukan lagi isu sensitif. Islam kini bukan lagi isu sensitif, ia telah menjadi isu yang tidak stabil di Malaysia, kata beliau. Di sinilah saya percaya beliau telah melakukan kesilapan, katanya kepada Malaysia kini. Tajuddin berkata, Teresa sepatutnya membiarkan wakil rakyat atau pemimpin Muslim dalam DAP untuk bersuara atau membuat kenyataan bersama. Dia mempunyai hak sebagai wakil rakyat untuk melindungi kepentingan pengundinya dan rakyat Malaysia daripada semua kaum dan agama. Dalam konteks politik Malaysia kini, masa kini, kaum dan agama menjadi laluan cepat ke arah populariti dan ramai yang menunggu untuk memanfaatkan hal ini. Jadi diperlukan strategi tertentu untuk menangani isu-isu seperti ini dan mengelakkan negara terganggu apabila terdapat isu yang lebih mendesak tambahnya lagi. Tajuddin juga percaya Kok perlu lebih berhati-hati dengan kata-katanya. Katanya, kenyataan Kok seperti persijilan halal akan mengundang kecaman global bukanlah tindakan yang bijak. Ini bukan kali pertama ahli akademik tersebut menyeru ahli politik bukan Muslim untuk berhati-hati apabila berbicara mengenai hal-hal berkaitan Islam. Dalam podcast pada bulan Mei, Tajuddin berkata, kegagalan mereka untuk bertindak secara strategik cenderung memperburuk keadaan. Tajuddin juga mengulas Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh yang pernah dikritiknya semasa isu kekemat. Walaupun telah menerima gelaran Datuk, dia tidak berubah. Dia masih dengan taktik lamanya dan sekali lagi membuktikan bahawa dia tidak akan berubah. Akmal mewakili sisi terburuk orang Melayu dan kerana saya berpendapat bahawa dia tidak akan mengatakan perkara yang betul atau sekurang-kurangnya
sehingga dia berhenti menggunakan kaum dan agama sebagai alat untuk naik dalam hierarki politik. Saya memilih untuk tidak membuang masa lagi bercakap tentangnya, katanya. Tajuddin mengulas Akmal yang terkenal dengan gaya kasar apabila dia menyelar Teresa dan meminta kerajaan menyediakan logo tidak halal untuk ditampal dekat dahi nyonya tua itu. Beberapa netizen memberikan komen tentang isu ini. Mereka kata, UDB kata, saya amat bersetuju dengan pandangan Dr. Tajuddin. Di Malaysia, isu-isu agama Islam sering menjadi jalan pintas bagi politikus-politikus opportunities untuk popular dan naik dalam partinya. Apabila telah diberikan suatu jawatan penting dalam kerajaan, barulah dia tahu betapa susahnya untuk melaksanakan suatu keputusan kerajaan. Sosok sebegini hanya pentingkan kerja politiknya atau kereta politiknya sahaja, tanpa mampu memberikan sumbangan positif. Greenpeace kata, both of them should now come to their sense, stop this polemic against each other. I honestly agree with Professor Tajuddin, kata Greenpeace. Revolution 99 kata, tanpa prejudis saya sokong kenyataan Profesor Tajuddin yang lebih beralih kepada pandangan yang tenang, berasas rasional dan tidak dianggap menyebelahi mana-mana pihak dalam situasi yang memerlukan persefahaman yang seimbang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi.